Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke program webinar Sembang-Sembang ASNP pada hari ini. Kita ada program khas dengan kerjasama Bursa Malaysia iaitu program Bijak Keuangan dan Pelaburan. Tajuknya hari ini ialah Asas Pengurusan Keuangan, Konsep Pelaburan dan Peluang Pelaburan di Bursa Malaysia dan Penipuan Keuangan. Bersama kita hari ini ialah Puan Selina Dang dari Suruhanjaya Security Malaysia. Apa khabar Dr. Selina? Baik, Cik Iskandar. Okey, siap sedia untuk hari ini ya? Ya, saya. Okey, alhamdulillah. Okey, saya Iskandar, moderator hari ini. Okey, seperti saya telah terangkan tadi, tajuk yang kita akan bawa hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Selina, kita bagi sedikit pengenalan kepada beliau. Ya. Dr. Selina merupakan seorang pemegang CFP, Certified Financial Planner, perancangan keuangan bertauliah, dan juga pemegang lesen Capital Market Services Representative. Beliau juga merupakan seorang perancang keuangan berlesen di Corplus Advisory Sendiran Berhad. Okey, beliau mulakan karier dalam sektor pendidikan tinggi dan termasuk juga latihan dan pembangunan skil untuk perusahaan kecil dan sederhana. Lebih 20 tahun ya berkecimpung dalam bidang keuangan, percukaian dan pengurusan awam. Dr. Selina juga sering kerap menjadi panel speaker untuk FPAM dan Bursa Malaysia. Dan antaranya tetamu undangan di BFM Radio, Fit Life dan Linin Malaysia. Okey, banyak pengalaman dia. Okey, dari segi kelulusan, kepujian kelas pertama dalam sarjana muda BBA dan juga sarjana MBA. Okey, kedua-duanya dalam bidang keuangan. Untuk peringkat kedoktoran, kajian Dr. Selina lebih fokus kepada keupayaan keuangan penduduk dewasa Malaysia. Wah, nampak tu. Bukan calang-calang speaker kita hari ni ya. Okey, saudara-saudara sekalian. Alright. Okey, sebelum saya serahkan lagi sekali macam mana, saya pun ada sedikit lagi nak peringatkan kepada saudara-saudari. Okey, kalau ada soalan tentang topik yang dibincangkan, okey, hantar saja soalan saudara-saudari di ruangan chat. Kami akan cuba jawab soalan saudara-saudari melalui chat dan sekiranya masa mengizinkan, soalan terpilih akan dijawab oleh Dr. Selina sendiri pada akhir sesi. Okey, dan saudara-saudari juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan maklum balas serta maklumat yang diminta melalui kod QR dan pautan yang akan kami berikan nanti. Dan juga kita akan adakan sesi pop quiz ya. 3 soalan mudah yang akan kami kemukakan, hanya perlu jawab dengan tepat dalam masa terpantas. Okey. Teruskan bersama kami sehingga ke penghujung sesi. Okey. Dengan ini saya serahkan kepada Dr. Selina. Okey, dengan tajuk beliau, panjang tajuknya, tak apalah. Kita persilakan Doktor. Terima kasih Cik Iskandar. Okey, thanks for introduction. Okey, nampak ya slide saya ni? Okey, saya dah start share slide. Okey, sebenarnya hari ini kita adakan program Sensibility. Jadi Sensibility adalah program literasi keuangan dan pelaburan yang dibawakan dengan kerjasama oleh Bursa Malaysia. Dan kami juga ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan atas sumbangan Multiply by Credo Foundation untuk sumbangan terhadap isi kandungan program ini ya. Okey, jadi selamat pagi, salam sejahtera rakyat Malaysia. Apa khabar pagi ini everyone? How are you all? Okey. Okey. Now, seperti dalam semua webinar kewangan, ini adalah disclaimer atau penafian. Okey. Dan kita mulakan, apakah itu kewangan peribadi? Okey, perancangan kewangan peribadi merangkumi pelbagai topik dan ianya bermula dengan perkara asas seperti perancangan dan belanjawan, diikuti dengan simpanan dan pelaburan. Jadi di samping itu, pengurusan hutang juga merupakan satu aspek kewangan peribadi yang perlu diketahui kerana setiap orang pasti akan membuat pinjaman kan? Seperti pinjaman kereta, seperti pinjaman rumah, pinjaman peribadi ataupun personal loan dan sebagainya. Okey, di dalam perancangan kewangan peribadi juga adalah salah satu topik penting yang harus anda berikan pertimbangan ya. Jadi situasi yang tidak diduga dan di luar kawalan kita boleh berlaku pada bila-bila masa. Dan persoalannya, apakah tahap kesediaan kita dan untuk menghadapi situasi ini? Okey.
Jadi apa yang berada di dalam kawalan kita ialah bagaimana kita boleh bersedia untuk menghadapi situasi tersebut. Dan salah satunya ialah melalui perancangan kewangan yang efektif, ya. Dan akhir sekali, perancangan persaraan. Ianya juga adalah salah satu topik dalam perancangan kewangan peribadi ataupun personal finance. Nah, untuk persaraan ini adalah sangat penting bagi memastikan kehidupan anda selepas bersara adalah selesa dan kukuh dari segi kewangan. Persoalannya, mengapakah perancangan kewangan peribadi itu penting? Okey, masalah kewangan menjadi punca kepada pelbagai masalah dalam kehidupan seseorang. Okey, adakah anda ingin memastikan bahawa keluarga anda selalu dilindungi dari segi kewangan jika berlakunya situasi yang tidak diduga dan di luar kawalan? Jadi, amat penting untuk anda mempunyai pengetahuan dalam perancangan kewangan peribadi. Nombor 2, adakah anda mengingini perkahwinan yang stabil dan harmoni? Mempunyai ilmu pengetahuan dalam kewangan peribadi boleh membantu anda mengelakkan diri daripada tekanan yang ramai pasangan lalui sehingga menyebabkan perceraian. Dan adakah anda ingin menjadi lebih sihat, mendapat tidur yang lebih selesa dan lebih lena setiap malam? Mengetahui cara mengurus kewangan anda dengan baik boleh membantu mencapai hasrat ini. Merancang belanjawan. Nah, merancang pelan perbelanjaan. Kita adakan satu pelan perbelanjaan ataupun dipanggil belanjawan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil budgeting, ya, adalah langkah pertama dalam kita membuat pengurusan kewangan peribadi. Nah, ini adalah penting kerana belanjawan yang terancang akan mempengaruhi keputusan kewangan lain yang perlu anda buat di masa hadapan. Contohnya, dalam merancang perbelanjaan kita, ia dapat memanfaatkan sepenuhnya. Kita dapat memanfaatkan sepenuhnya wang yang kita ada. Dengan adanya satu pelan perbelanjaan, anda dapat fikirkan bagaimana wang anda dapat menampung perbelanjaan bulanan anda dengan lebih efisien. Nombor 2, mengetahui bagaimana anda boleh mengurangkan perbelanjaan anda supaya berdapat buat simpanan. Dan jika anda sudah mula menyimpan, kita juga dapat mengetahui bagaimana untuk menambahkan simpanan anda. Apabila anda sudah mempunyai cukup simpanan untuk kecemasan, ketahui bagaimana pula untuk melaburkan sebahagian daripada simpanan anda. Dan yang ketiga, mengapa perlukan rancangan perbelanjaan ataupun belanjawan. Anda juga boleh mengetahui berapa banyak hutang semasa anda dan bila kamu perlu berhenti mengambil hutang baru. Ini juga untuk mengelakkan situasi di mana anda berasa tertekan kerana terpaksa membayar hutang-hutang berlebihannya di masa hadapan. Kita overcommit kadang-kala untuk hutang-hutang kita, jadi kita macam undergo a lot of stress lah kan, mempunyai banyak tekanan. Jadi pelan perbelanjaan memang penting, alright, untuk tiga-tiga sebab ini. Dalam perancangan belanjawan, sebenarnya ia merangkumi 3 langkah. Kalau kita nak buat satu pelan perbelanjaan, kita perlu nombor 1, kenali diri kita sendiri. Kenali diri anda. Lepas tu dalam langkah 2, kita tetapkan apakah keutamaan anda. Dan dalam langkah ketiga, barulah kita mula membuat rancangan belanjawan. Jom kita lihat langkah pertama, ya. Nah, dalam langkah pertama, anda perlu mengenali diri anda sendiri. Jadi sebelum memulakan perancangan belanjawan, teliti dan fahami corak dan tabiat perbelanjaan anda. Bagaimana kita boleh buat sebegitu? Nombor 1, kita perlu mengetahui apakah punca pendapatan kita ataupun punca-punca pendapatan kita. Apakah perbelanjaan bulanan kita? Dan cuba kaji tabiat perbelanjaan kita. What type of spender are you? Cuba ketahui ke mana wang anda pergi setiap bulan. Bagaimana kita buat? Luangkan sedikit masa untuk mencatat perbelanjaan anda. Catatkan secara terperinci untuk suatu jangka waktu yang tertentu. Contohnya, kita akan catatkan secara terperinci untuk masa 6 hingga 8 minggu. Tujuannya kita membuat catatan perbelanjaan adalah supaya kita ketahui di mana kita telah membelanjakan wang kita.
So bagaimana kita mencatat? Okay, you boleh gunakan aplikasi ataupun app daripada Play Store ataupun Apple Store. Okay, kita boleh gunakan jurnal ringkas, okay, ataupun gunakan Excel sheet. Apa-apa cara saja boleh. Apa-apa ikut kesesuaian kepada keperluan anda. Ya. Okay, langkah kedua adalah untuk menetapkan keutamaan anda. Kamu perlu bezakan di antara keperluan dan kehendak anda. Apakah sebenarnya satu keperluan dan apakah sebenarnya kehendak anda? Semestinya keperluan kita lebih penting daripada kehendak kita. Ya. Jadi apakah itu keperluan dan apakah itu kehendak? Jadi keperluan, seperti bagaimana yang kita tahu, ia adalah benda-benda penting yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan seharian. Okay, manakala kehendak pula adalah benda-benda yang anda ingin beli. Okay, keinginan kita untuk beli untuk keselesaan sendiri. Okay. Kehendak sebenarnya adalah pelengkap kepada keperluan kita. Dan ianya tidak semestinya dimiliki kerana kita masih boleh meneruskan kehidupan tanpa memilikinya. Okay. Contoh yang simple ya. Contohnya telefon bimbit. Jadi dalam masa kini, telefon bimbit memanglah satu keperluan setiap orang. Tetapi ia pula menjadi kehendak jika telefon bimbit yang kita nak beli itu menjadi telefon pintar, contohnya iPhone 13. Okay? Dia launch hari ini kot, iPhone 13. Ya? Jadi kalau kita nak beli telefon bimbit, itu satu keperluan. Tetapi bila kita rasa ya, ingin sangat nak beli iPhone 13 tu, ia sudah menjadi kehendak kita. Alright, jadi kita perlu tahu membezakan di antara keperluan kita dan juga kehendak kita. Dan ini akan menolong kita ya dalam membuat perancangan belanjawan kita. Ya. Nah, jadi selepas mengenal pasti apakah keperluan anda dan juga apakah kehendak anda, okey, seterusnya anda pula mula mengenal pasti apakah matlamat kewangan anda. Okey, apakah contoh matlamat kewangan? Seperti menyimpan untuk persaraan ataupun melangsaikan hutang kredit, kad kredit dan sebagainya. Ya, okey. Jadi di dalam perancangan belanjawan, okey, di dalam langkah 3 kita akan membuat perancangan belanjawan dan anda juga boleh cuba untuk sasar untuk mendapatkan sebahagian daripada maklumat kewangan ini. Ya, contohnya, okey. Untuk melangsaikan hutang kad kredit kita. Okay, di dalam maklumat kita yang paling penting ya, saya nak bagi tahu pada peserta hari ini, okay, kita perlu melangsaikan dulu hutang kad kredit kita. Jika ada, mengapa? Persoalannya mengapa kita kena utamakan pelunasan hutang kad kredit? Kerana faedah bagi kad kredit adalah terlalu tinggi. Dan akhirnya anda akan sebenarnya membayar 2 ataupun 3 kali ganda daripada harga sebenar barang yang kamu beli itu. Okay, dan jika kita biarkan sahaja hutang kad kredit kita dan tidak dibayar selama beberapa tahun, okay, maka hutang itu akan menjadi semakin besar dan berganda. Okay, oleh sebab itu, bayar balik hutang kad kredit sebelum due date ya, supaya tak dikenakan kadar faedah tinggi. Dan pastikan juga kamu membuat bayaran penuh ataupun apa yang kita panggil statement balance dan bukan bayaran minimum. Kerana jumlah yang kamu tidak bayar tu, ia akan dikenakan faedah. Okay, jika anda seorang pengguna yang bijak dan bertanggungjawab, anda akan bayar hutang anda secepat mungkin. Okay, bukan sahaja hutang kad kredit, tetapi untuk pinjaman-pinjaman yang lain. Ya. Dan bila anda bayar balik jumlah hutang yang dihutang, ini juga akan meningkatkan skor kredit anda. Okay. Dalam perkataan lain, nilai yang dinamakan skor kredit ini mencerminkan tahap kebolehpercayaan ataupun dalam bahasa Inggeris ya kita panggil credit worthiness ya. Okay. Dan mengapakah skor kredit ini penting? Kerana kalau lain kali kalau kita nak buat loan ke, okay, kita nak buat pinjaman, okay, bank akan lihat kepada credit score kita. Kalau credit score rendah, memanglah mungkin loan tak akan approve ya. Ataupun kalau credit score tu tak sebegitu baik, kadar faedah yang dikenakan oleh bank akan lebih tinggi daripada mereka yang mempunyai skor kredit yang baik ataupun lebih tinggi ya.
Okey. Selain itu, dalam perancangan belanjawan, anda perlu juga mensasarkan untuk menyimpan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji, ya. 6 bulan gaji anda dalam dana kecemasan ataupun emergency fund kita. Okey. Dan selainnya, anda juga boleh cuba menyimpan sebanyak mana mungkin untuk persaran anda. Okey. Anda juga boleh membuat peruntukan 10% gaji anda untuk kehendak. Okay, jadi ia tidaklah semestinya, ya, semua untuk keperluan sahaja. Kita boleh juga allocate atau peruntukkan 10% daripada gaji kita untuk kehendak kita, keinginan kita. Alright. Dan yang pasti, jika anda tidak mempunyai insurans hayat, okay, pastikan anda membeli takaful ataupun insurans. Especially, ya, kalau anda mempunyai tanggungan ataupun waris, ya. Okey. Nah, menggunakan bagaimana kita nak membuat belanjawan? Kita akan menggunakan kalkulator belanjawan multiply untuk merancang belanjawan anda. Okey, apa akan terjadi sekarang? Okay, saya akan dropkan, ya, satu link dalam chat box, ya, untuk peserta-peserta hari ini. Okey. Jadi kamu klik link itu. Okay, dan kita akan pergi kepada website ini, ya. Alright. Boleh tak cuba klik link tu? Boleh tak? Boleh tak masuk kepada website ini? Okay, yang ni website Multiply. Alright. Boleh. Thanks, Nafis. Alright. So, dalam kita punya calculator, ya, belanjawan Multiply ataupun Multiply Budget Calculator. Okey, jadi kita akan start buat perancangan kita, ya. Okey, kita akan mencuba bagaimana membuat perancangan dalam website ini. Alright. Okey. So, dalam website ini, bila kamu klik, ya, link tu, kita akan masuk terus kepada website ini. Memang banyak kalkulator yang boleh kita gunakan, ya, dalam website ini. Okey, tapi apa yang kita nak cuba hari ini adalah budget calculator. Budget calculator ataupun kalkulator belanjawan multiply, ya. Okey, contohnya bagaimana kita buat belanjawan menggunakan kalkulator ini, ya. Okey, contohnya kita dapat income. Yang ke atas ini pendapatan ataupun income, ya. Okey, jadi income kita contohnya setiap bulan. Okey, contohnya kita letak 2,000. Alright, pendapatan kita. So, anda juga boleh cuba. Okey, tapi saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan kalkulator ini, ya. Jadi kita akan pilih jenis budget yang kita nak buat. Okey, kita try je lah simple budget dulu, ya. Okey, simple budget, jadi dia akan keluarlah. Okey, semua perbelanjaan yang mungkin kita ada, contohnya rental ataupun sewa. Okey, contohnya sewa kita bulanan. Okay, kita nampak kat sini kalau drop down kita boleh pilih daily. Daily adalah harian. Weekly adalah setiap minggu dan monthly adalah bulanan, ya. Okey, contohnya sewa kita setiap bulan 500. Okey, saya beri andaian saja, ya. Okey, contohnya utility, bil elektrik, bil air. Okey, contohnya kita letak 200. Okey, setiap bulan. Okey, bayaran untuk loan kita. Okey, bayaran loan contohnya loan rumah, loan kereta ataupun pinjaman peribadi, ya, kita kena buat pembayaran balik. Contohnya kita buat pembayaran 700 setiap bulan, ya. Okey. Bagaimana pula dengan simpanan kita? Nampak savings kat sini. Okey. Sebenarnya recommended, ya, disyorkan kita menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji kita. Itu minimum. Alright. Jadi kalau gaji kita 2,000, okey, setiap bulan tu kita kenalah menyimpan 200 minimum. Secara minimum, ya. Okey, groceries, barang dapur kita. Okey, mungkin okey, saving ni setiap bulan, ya. Okey, kalau untuk groceries ataupun barang dapur, bolehlah kita letak, ya, setiap minggu kalau kita pergi Giant ke pergi Aeon. Alright, contohnya kita berbelanja 80 lah barang dapur, barang basah semua, kan. Lebih kurang untuk RM80, ya, setiap minggu. Okey. Subscription ni sebenarnya adalah langganan. Contohnya Astro, contohnya untuk handphone, ya, data kita, okey, berapa subscription kita setiap bulan. Okey, contohnya saya letak RM50 lah. Mungkin lebih, ya, sebenarnya lebih daripada ini.
Okey, untuk makan, kalau kita bekerja, kalau dah start bekerja kat office, mungkin kita kena makan kat luar kan, tak boleh masak kat rumah kecuali kalau kita bawa bekal. Tapi kalau kita bawa bekal tu, kadang-kadang kita pun nak belilah ya barang-barang untuk makan ya. Okey, contohnya seharian RM10. Setiap hari ya kita berbelanja. Dan untuk pengangkutan ataupun transport ya, yang ni termasuk contohnya petrol, tol ataupun kalau kita kena bayar untuk kad LRT setiap bulan 100 fix. Okay, inilah contoh bagaimana kita masukkan data ya dalam kalkulator belanjawan multiply ya. Okey, selepas kita masukkan ini, okay, kita cuma tekan satu button je, iaitu calculate. Bila kita tekan calculate, okey, kita akan nampak monthly income kita 2,000. Tapi expenses kita 5,000 lebih. Alah, banyaknya. Okey, transport. Okey, sorry, transport patutnya monthly. Okey, setiap bulan 100 je. Okey, nampak dah kat sini. Okey, monthly income kita 2,000. Tapi perbelanjaan kita 2,370. Jadi kita over budget dah 370. Okey. What happen ya, bagaimana ya kalau terjadi kes macam ini? Okey, ada dua pilihan. Nombor satu, kita fikir macam mana kita nak tambahkan pendapatan kita. Mungkin nak buat online business ke, nak buat dropship ke untuk tambahkan pendapatan kita. Kerana perbelanjaan memang banyak, income kita tak cukup kan? Kalau kita tak cukup income, setiap bulan tu kita short ataupun kita over budget, maka kita akan mula mendapatkan hutang. Contohnya hutang kad kredit pasal tak boleh bayar kan? Kita dah belanja tapi tak ada wang untuk bayar. So hutang kad kredit ataupun pinjaman peribadi dan seterusnya ya. Jadi nombor satu, kita boleh fikir bagaimana kita boleh menambahkan pendapatan bulanan kita ataupun monthly income kita ya. Cara kedua adalah untuk melihat semula perbelanjaan kita. Dan kita berbalik kepada maklumat kita. Kita fikir, okey, contohnya untuk barang dapur. Adakah kesemua barangan itu keperluan kita ataupun ada juga barang-barang yang kita inginkan dah masukkan dalam bil barang dapur? Ataupun dalam makanan, boleh tak kita kurangkan bil makanan kita? Okey, jadi kamu kena fikir baliklah di antara keperluan dan kehendak anda ya. Okey, so bagaimana kita nak kurangkan sebanyak 370? Contohnya, okey, transport kita berjalan kaki lah lebih sikit. Okey, so transport 50. Kalau makanan tu kita kurangkanlah satu hari contohnya RM8 ke. Okey, contohnya untuk handphone tak naklah package yang mahal-mahal ya, kita ambil package murah sikit. Okey, contohnya RM20. Okey, barang dapur kita kurangkan sikit ya, RM10 contohnya. Okey, simpanan tu kita tak boleh gerak. Simpanan tu minimum ya 10%. Okey, cuba kita calculate lagi. Over budget 100 je sekarang, 190. Jadi macam mana kita nak cut? Okey, kalau rumah tu kita sewa 500, contohnya rumah tu mewah ya, tapi duduk seorang je. Okey, mungkin tak payahlah sewa rumah, kita sewalah bilik ya. Contohnya sewa bilik 350. Okey, kalau sewa bilik je maka utility juga akan turun ya, bil elektrik, bil air juga akan berkurangan. Okey, contohnya 100. Okey, kita kira balik. Nampak. Okey, income 2,000 tapi expenses 1,940. Jadi kita under budget. Maksudnya kita ada simpanan tambahan RM60 setiap bulan. Jadi kita masukkan kat sini daripada RM200 kita menjadi simpanan RM260. Maka balance lah bajet kita untuk bulan itu ya. Okey. Faham tak? Kalau nak buat bajet ni menggunakan kalkulator belanjawan multiply. Okey, senang kan? Alright. Memang kita bermotivasi, nampak macam senang je, kan? Kalau kita nak add expenses pun boleh. Kot lah ada benda-benda lain kita nak tambah kan. Boleh kita tambah kat sini lagi. Alright. Okey, dan kita juga ingat ya, jangan pastikan itu perbelanjaan harian, perbelanjaan mingguan ataupun perbelanjaan bulanan. Okey, kita kena pastikan ya. Okey. Jadi jika anda ingin lagi membaca lebih lanjut tentang perancangan kewangan, okey, bolehlah pergi kepada yang ni. Okey, saya dah dropkan link ya dalam chat box. Okey, yang ni step by step guide macam mana kita nak buat perancangan kewangan. Bolehlah klik link tu dan baca ya kat dalam sana.
bagaimana membuat perancangan kewangan, ya. Alright. Nah, sekarang kita dah tahu macam mana ataupun bagaimana membuat perancangan belanjawan. Jadi, apakah selepas ini? Okey, dalam segmen seterusnya kita akan melihat bagaimana kita dapat ataupun bagaimana kita membuat pengurusan hutang kita. Alright. Bagaimana anda mengurus hutang anda? Okey. Pertama, apakah hutang? Okey, hutang ialah wang yang anda pinjam daripada orang lain seperti bank ataupun pemiutang lain, ya. Dan hutang anda merangkumi seperti pinjaman kad kredit, pinjaman sewa beli, okey, ataupun pinjaman kereta, pinjaman perumahan, pinjaman peribadi ataupun personal loan dan pinjaman-pinjaman yang lain. Alright. Secara amnya, okey, jumlah keseluruhan pembayaran balik hutang kita, ya, untuk setiap bulan patutlah, ya, kurang daripada 40% daripada pendapatan anda ataupun take home anda. Alright, jadi kita punya loan repayment setiap bulan itu memang kita boleh bajet 40% je. Okey, kalau rendah ataupun kurang daripada 40% memang bagus, ya. Tetapi kalau lebih daripada 40% mungkin akan menjadi satu situasi tertekan kerana kebanyakan or a big portion, ya, kita punya income tu kita dah bayar hutang. Jadi kita dah bayar hutang, perbelanjaan yang lain pula macam mana, kan? Jadi kita kena fikirkan cara untuk mengurangkan hutang kita, ya. Alright. Jadi 5 perkara yang harus anda ingati apabila berurusan dengan pinjaman. Alright. Nombor 1. Okey, seperti yang diberitahu, okay, bayaran balik pinjaman kurang daripada 40% daripada pendapatan anda. Okey, dan dalam pinjaman anda, bila nak buat pinjaman tu, alright, terdapat 2 jenis faedah, okey, iaitu kaedah faedah rata ataupun kaedah tetap, kita panggil flat rate, ya. Flat rate maksudnya sepanjang pinjaman kita tu dia pakai satu rate je. Kalau dia kata 4%, maka 4% lah daripada permulaan sampai kepada akhir. Alright. Dan yang kedua adalah faedah baki berkurangan ataupun reducing balance interest rate. Okey. Jadi apa yang penting kita kena tahu apakah jenis kadar faedah yang digunakan dalam pinjaman kita, ya. Okey. Seterusnya kita kena tahu berapakah kaedah faedah efektif ataupun effective interest rate bagi pinjaman anda. Okey, apakah kadar faedah efektif? Kadar faedah efektif sebenarnya adalah kaedah faedah sebenar yang kamu bayar, ya. Okey, diberi kadar faedah rata, diberi kaedah faedah baki berkurang. Tetapi kadar faedah sebenar yang kamu bayar adalah dipanggil kadar faedah efektif. Okey? Dan bila kita nak buat loan tu, kita selalulah minta dengan bank ataupun daripada orang yang memberikan loan kepada kita tu, kita minta lembaran pendedahan produk ataupun product disclosure sheet, ya. Pasal dalam lembaran pendedahan produk itu dia akan ada semua soalan dan juga jawapan kepada loan kita. Alright, semua akan tertulis dalam lembaran ini, ya. Jadi ramai yang tidak tahu sebenarnya. Okay, next time kalau nak buat loan, minta lembaran pendedahan produk ataupun kita panggil product disclosure sheet. Dan perkara yang terakhir, okay, selalu cuba membuat bayaran balik tepat pada masanya. Okay, untuk mengekalkan skor kredit kita yang baik. Alright, jadi mungkin kadang-kadang bila kita dah dengar banyak tu macam confused lah macam mana. Okay, tak apa. Alright, tak confuse. Okay, saya akan tayangkan satu video dan dalam video ini anda akan memahami apakah itu kadar faedah efektif ataupun EIR dan bagaimana EIR itu dilaksanakan, ya. Alright, jom kita tengok video ni, ya. Okay. Alright. Trying to decide between using a credit card or getting a personal loan? Which gives you the better interest rate? Well, actually, different types of loans have different types of interest rates. There are 2 types of interest rates out there, a flat interest rate and a reducing balance interest rate. But a flat interest rate of 2% isn't the same as a reducing balance rate of 2%. So wait, how does this work?
Well, personal loans and car loans use flat interest rates. A flat interest rate is calculated from the original amount you borrow. So even as you pay off your loan, the interest you pay stays the same each year. For these loans, go for a shorter tenure to save on interest payments. Home loans and credit cards, on the other hand, use reducing balance interest rates. Here, the interest is calculated from your leftover loan balance. So as you pay off your loan, the interest you pay gets smaller and smaller. If you can afford it, pay off more of your loan to save on interest payments, especially for credit cards as they have really high interest rates. So if flat and reducing balance interest rates are calculated differently, how do we compare them? Well, by looking at the effective interest rate, or EIR. The EIR is the real interest rate of a loan and is basically the same as a reducing balance interest rate. As a rough guide, take your flat rate and multiply it by 2 to get your EIR. So a flat interest rate of 3% would have an EIR of about 6%. You can find the EIR on the bank website or in the product disclosure sheet. But if you still can't find it, call your loan provider and ask for it. So how do you decide between using your credit card or getting a personal loan? Simple, always compare the EIR. For example, if the personal loan interest is 14% per year, this means the EIR is about 28%. Say the credit card, on the other hand, has an EIR of 18%. You'll know that this is the better option, since it has the lower EIR. No matter which loan you pick, always make your repayments on time to avoid extra fees and penalties. For a more accurate EIR conversion, check out our EIR calculator on www.multiply.org.my. Multiply is a non-profit initiative by Creador Foundation. Alright, jadi kita dah tengok ya video dalam bahasa Inggeris tu untuk yang memberitahu kepada kita sebenarnya apakah kadar faedah rata ataupun flat rate dan juga kaedah faedah berkurangan iaitu reducing balance interest rate. Okey, saya nak tanya. Okey, bagaimanakah kesan sebenarnya ya kadar faedah ke atas pinjaman kita? Okey, kalau kaedah faedah rata seperti yang diberitahu dalam video tadi, contohnya kalau kaedah faedah rata yang diiklankan pinjaman peribadi ya, dikata kaedah faedah rata ataupun flat rate 18% setahun. Contohnya ya, kalau kita nak ambil pinjaman peribadi lah ya. Kalau pinjaman peribadi, flat rate 18% setahun, effective interest rate ataupun kadar faedah sebenar yang kita bayar tu adalah 2 kali ganda anggarannya. Okey, iaitu lebih kurang 36.62% setiap tahun ya. Okey, memang serius. Alright, dan jika pinjaman kenderaan diiklankan 2.5% setahun, okey, kadar faedah sebenar adalah 4.82% setahun. Ini adalah anggaran ya. Jadi untuk kadar faedah rata, especially kalau kita ambil loan, personal loan, kalau kita ambil car loan ya, dia akan menggunakan kaedah faedah rata ataupun flat rate. Jadi yang diiklankan tu kita kena darab 2, kita kena gandakan 2 dan dia akan memberikan kita kadar faedah sebenar yang dibayar untuk setahun ya. Okay, jadi ini memanglah satu perangkap yang ramai orang tak tahu. Nampak kalau murah je 2.5. Okay, ataupun 3% ataupun 4% ya, tapi kadar faedah sebenar adalah 2 kali ganda. Sama dengan pinjaman peribadi, ramai yang terperangkap. Dan kita rasa mengapalah pinjaman peribadi kita asyik bayar tapi tak habis-habis. Bayar tak habis ya loan kita. Pasal kadar faedah sebenar 2 kali ganda daripada yang diiklankan ya. Okey. Untuk kaedah faedah berkurangan ya, ataupun reducing balance interest rate seperti untuk pinjaman rumah, kalau diiklankan 4.5%, maka kadar faedah sebenarnya tu pun samalah ya, 4.5% setiap tahun. Dan hutang kredit kad jika diiklankan sebanyak 18% setahun, okey, kadar faedah sebenar sama 18% setahun. Tapi tak semestinya hutang kredit kad tu hutang yang bagus ya. Sebenarnya hutang kredit kad adalah salah satu hutang dengan kadar faedah yang paling tinggi ya, di sekitar pinjaman ya. Okey, jom kita lihat jenis-jenis pinjaman. Okey, yang pertama, pinjaman peribadi. Nah, pinjaman peribadi merupakan punca penyebab utama kebankruptan di Malaysia. The top reason mengapa ramai orang Malaysia bankrupt ya.
Jadi untuk pinjaman peribadi, okay, 3 perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman peribadi. Yang pertama, sentiasa ketahui jumlah kadar faedah sebelum anda membuat pinjaman peribadi. Tanya, apakah kadar faedah? Apakah kadar faedah sebenar ataupun EIR? Tanya dulu ya. Nombor 2, kadar pinjaman peribadi menggunakan kadar faedah tetap ataupun flat rate. Okey, jadi kalau untuk flat rate, ingat tak tadi? Kalau untuk flat rate tu bagaimana? Kadar faedah dia tu bagaimana? Berapa kali ganda? 2 kali ganda ya. Ingat ya, 2 kali ganda. Jadi kamu kena pastikan anda tahu apakah kadar faedah yang dipersetujui semasa mengambil pinjaman itu ya. Dan yang ketiga, pinjaman peribadi kita ambil hanya untuk kes-kes kecemasan. Jadi apakah kes kecemasan ya? Kalau untuk kahwin tu, untuk modal kahwin tu sebenarnya bukanlah kes kecemasan kan? Kita boleh buat planning kan kalau nak kahwin tu. Ataupun kalau kita nak beli kereta ataupun kita nak beli rumah, okey, jangan ambil pinjaman peribadi untuk buat down payment ya. Kamu akan menghadapi masalah untuk bayaran balik kerana pinjaman peribadi memang tinggi ya kadar faedahnya. Okey, mari kita lihat contoh pinjaman peribadi. Alright. Okey, betul juga ya. Kalau nak ambil pinjaman peribadi, pastikan daripada sumber yang berreputasi baik, yang ada lesen ya. Jangan ambil daripada yang tak berlesen ya. Okey, seperti Along, jangan ya. Alright, kita tengok kepada contoh pinjaman peribadi. Okey, sebagai contoh, anda ingin mengambil pinjaman peribadi sebanyak RM5,000 okey, untuk 5 tahun. Ansuran bulanan tak banyak, 100.5 je. Lepas tu, deposit kita untuk memulakan, untuk mendapatkan pinjaman itu sebanyak RM100. Okey? Kalau kita nampak fakta-fakta ini, memang nampak simple kan? Kita nak pinjam RM5,000, bayar balik 5 tahun. Ansuran bulanan 100.5. Tak ada masalah, sikit je kan. Lepas tu kita bayar untuk dapatkan pinjaman tu, kita bayar deposit ataupun down payment RM100. Tetapi, tahukah anda, okey, kalau mengikut pengiraannya, okey, di akhir tahun ke-5 pinjaman peribadi anda, jumlah kos pinjaman adalah RM9,100. Kita pinjam RM5,000 je kan? Tapi jumlah bayaran balik kita dah menjadi RM9,100. Dan untuk faedah sahaja kita dah bayar 82%. Okey? Dan membayar jumlah sebanyak RM4,100. Okey? 82% daripada duit yang kita bayar tu adalah untuk faedah ya. Dan kadar faedah rata ialah 16.4%, manakala kadar faedah sebenar adalah dekat-dekat 30% kadar faedah dia. Okey, jadi akhirnya bayaran untuk faedah sahaja sebenarnya adalah lebih kurang sama dengan bayaran pinjaman awal anda ya. Jadi kita kena pastikan supaya jangan terperangkap ya dalam pinjaman peribadi ya. Okey, saya akan dropkan lagi satu ya untuk pengiraan pinjaman peribadi. Bolehlah guna calculator multiply ni. Okey, saya akan drop dalam chat box. Alright, bolehlah gunakan kalkulator pinjaman peribadi multiply. Pautannya saya dah masukkan dalam chat box. Okey, masukkan angka-angka anda, berapa nak pinjam untuk berapa lama. Okey, untuk menghasilkan keputusan ya, untuk tengok total loan cost kita tu. Jumlah bayaran pinjaman peribadi kita ya. Alright. Seterusnya, pinjaman kereta. Kalau kita nampak ya, ada dua pinjaman sini. Pertama, jumlah pinjaman amount dia RM40,500. Kadar faedah untuk pinjaman kereta ni 2.5%. Anda mempunyai pilihan untuk mengambil tempoh 5 tahun ataupun tempoh 9 tahun untuk bayaran balik bulanan. Kalau 5 tahun, bayaran balik 700.5 ya. Kalau untuk 9 tahun, bayaran balik dia 400.5 setiap bulan. Okey. Loan mana ya yang kita akan ambil ya untuk loan kereta kita ni sebenarnya? Loan pinjaman A ataupun pinjaman B? Cuba teka. Boleh tak drop dalam chat box? Kalau diberi dua option ya. Okey, mana kita nak ambil ya? Loan A ataupun loan B? Alright, memang.
Okey, dapat jawapan dalam chat box. Ramai yang mengatakan loan A. Ya, memang betul ya, loan A. Sungguh pun bayaran balik bulanan tu, pinjaman bayaran balik bulanan lebih tinggi, tetapi kita masih memilih pinjaman A kerana bayaran faedah untuk loan A adalah lebih rendah. Okey, mengikut pengiraan jumlah faedah untuk loan A dekat 4,500 ya. Manakala untuk pinjaman B, bayaran faedah saja ya, 2 kali ganda, lebih kurang 8,200 untuk pinjaman B. Alright. Sungguh pun seperti yang saya katakan, sungguh pun bayaran balik bulanan untuk pinjaman B lebih rendah, namun dalam jangka masa panjang sebenarnya anda membayar lebih faedah untuk loan B daripada loan A. Alright. Jadi persoalannya, bagaimana jika kita nak beli kereta tapi tak mampu ya, kita nak beli kereta RM40,500. Tapi kita tak mampu ya nak bayar bayaran balik 700.5 setiap bulan tu. Contohnya salary ataupun income kita dekat 2,000 je. Okey, tapi takkanlah nak bayar 700.5 untuk loan kereta kan? Baik I ambil 400.5. Okey, jadi macam mana? Kalau kita tak mampu, tak ada choice lah. Kita I tak mampu bayar 700.5 tu. Takkan I nak ambil loan 5 tahun. Baik I ambil tahun 9 years ataupun 9 tahun. Bolehlah saya afford lagi kan 400.5. Tetapi sebenarnya, alright, jangan ambil pinjaman ya. Nah, I kata that's right. Okay, salah satu caranya jangan ambil pinjaman ataupun kurangkan amount pinjaman anda. Okay, kurangkan amount yang kita pinjam. Bila kita kurangkan amount kita, maka bayaran balik bulanan pun akan berkurangan. So, kalau kita dah tahu kita nak beli kereta, macam mana? Kita buat simpanan dari awal-awal. Buat satu planning, buat perancangan. Alright? Kita buat simpanan dari awal, lepas tu kita buat bayaran duit pendahuluan, okay, yang lebih tinggi. Okay, jika bayaran wang pendahuluan lebih tinggi, maka loan amount ni, jumlah pinjaman kita berkurangan kan? Jadi kalau amount pinjaman berkurangan, maka bayaran balik bulanan pun berkuranglah. Okay? Tapi apa kata memang kita tak dapat ya buat simpanan. Memang setiap bulan tu cukup-cukup makan je. Tapi nak juga beli kereta. Macam mana pula? Alright, guna pengangkutan awam. That's right, that's one choice. Jangan beli kereta terus ya. Ataupun yang penting kita perlu beli kereta yang kita mampu beli. Contohnya kalau untuk 40,000 tu kita dapat contohnya kereta Myvi lah. Alright, memang tak dapat lah Myvi, memang kita tak boleh afford kan. Okay, good idea beli kereta second hand, kereta terpakai ya. Alright, used car, betul. Ataupun belilah kereta yang murah sikit, mungkin nak beli Azia ke, Beza ke. Alright, okay juga kan. Alright, tak payahlah nak buat pinjaman tinggi-tinggi, lepas tu kita pula menghadapi masalah nak buat bayaran balik pinjaman ya, setiap bulan. Jadi ingat kalau untuk pinjaman kereta, kita ambil dengan tempoh yang paling singkat. Jangan ambil lama-lama. Ada ambil 7 tahun, 9 tahun, jangan ya. Kerana kita akan membayar faedah yang tinggi. Dan also, kita lepas 5 tahun dah kira tua kan, dah lusuk kan. Alright, and lepas after 5 years tu memang kena buat banyak repair tau. Alright, jadi akan menjadi beban kepada kita kalau loan kita terlalu panjang ya. Alright. Naik Grab betul juga Kalau tak berjalan kaki je lah ya. Alright. Seterusnya, perjanjian sewa beli seperti yang kita kata, 3 perkara yang harus diketahui. Lebih lama pinjaman, maka lebih banyaklah faedah kita yang dibayar. Yang ni untuk loan sewa beli iaitu loan kereta ya. Nombor 2, pilih kereta mengikut kemampuan anda untuk pembayaran balik. Dan yang ketiga, faham ya, untuk loan kereta ia menggunakan kadar faedah rata ataupun flat rate. Kalau diiklankan 4%, kadar faedah sebenar adalah 8% ya. Alright, mari kita beralih pula kepada pinjaman perumahan ataupun housing loan. Alright, housing loan. Persoalannya, boleh tak sesiapa jawab? Memberi jawapan kepada soalan ini. Bolehkah anda menjimatkan faedah dengan menambah bayaran balik bulanan atas pinjaman perumahan anda? Maksudnya kita bayar lebih daripada kita punya installment. Installment 700 tapi kita bayar 1,000 setiap bulan contohnya. Boleh tak kurangkan faedah?
Ya, memang boleh ya. Alright. Ya, betul, boleh. Okey, untuk pinjaman rumah, perumahan memang boleh ya. Mengapa? Kerana pinjaman perubahan menggunakan kaedah faedah baki berkurang ataupun reducing balance interest rate. Alright, jadi faedah dikenakan hanya ke atas baki pinjaman. Ya betul, kerana ia akan tolak daripada prinsipal kita. Jadi prinsipal kita semakin berkurangan dan faedah yang kita bayar hanya untuk prinsipal ya. Alright. Jadi untuk pinjaman perubahan, okey, selalu buat perbandingan sebelum membuat pinjaman. Yang tu penting kerana pinjaman perubahan adalah salah satu pinjaman yang paling besar lah dalam hidup kita. Okey, rumah pun tak murah kan sekarang, at least 500,000, 600,000. Alright, dan loan tu akan lama, 30 tahun, 35 tahun dan seterusnya. Jadi selalu banding dulu ya beberapa jenis beberapa pinjaman daripada bank-bank lain sebelum membuat keputusan. Alright. Seterusnya, okay, lebih tinggi pembayaran balik, maka lebih rendah faedah yang dikenakan. Kerana because of reducing balance interest rate. Faedah dikenakan di atas prinsipal sahaja ya. Dan seterusnya, ya betul. Pinjaman perubahan menggunakan kaedah faedah baki berkurang ya. Alright, seperti yang diberitahu tadi ya. Alright. And the last one. Contohnya, jika anda ingin membeli komputer baru, alright, perlukah anda menabung ataupun kita menggunakan kredit card untuk membeli komputer baru itu? Apakah keputusan anda? Apakah cara anda ya? Kalau nak beli komputer, tiba-tiba komputer breakdown ya, tak boleh kerja dah, tak boleh work from home. Bagaimana kita nak beli komputer baru itu ya? Menabung, ya betul. One way is kita ambil daripada dana kecemasan lah, daripada tabungan ataupun simpanan kita. Oh betul Nafaiz, very good. Kad kredit dengan zero interest rate. Maksudnya kita beli menggunakan kad kredit dengan menggunakan installment dengan kadar faedah kosong ataupun zero. Alright, installment 0%. Okay, betul. Kalau guna 0% interest, why not ya? Alright, saving dulu, lepas tu pakai credit card, dapat cashback lagi. Oh, memanglah hebat-hebat ya semua pagi ni. Alright, betul ya. Alright, tetapi yang paling penting saya nak bagi peringatan adalah, betul kita gunakan credit card boleh menabung. Lepas tu kalau tak cukup tabungan, pakai credit card lagi, dapat cashback kan. Tapi untuk kad kredit yang paling penting, kamu perlu pastikan ya, bayaran balik setiap bulan tu kena tepat pada masa. Dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jangan overshoot ya, ataupun jangan buat bayaran balik lambat ya. Kalau dah lambat tu memang akan dikenakan faedah. Alright. So untuk pinjaman kad kredit, 3 perkara yang kita perlu tahu. Pertama, untuk kad kredit kadar faedah dia diiklankan 1.5% sahaja. Oh, rendah. 1.5% je. Tapi perangkap dia tu 1.5% adalah sebulan. Jadi untuk mendapat kadar faedah setahun, kita kena darab 12 menjadi kadar sebenar 18% setiap tahun ya. Okey, kita kena buat bayaran pinjaman kad kredit sepenuhnya. Full payment, full settlement, statement balance. Jangan buat minimum payment ya, kerana akan dikenakan faedah yang tinggi. Dan seterusnya, kadar kad kredit menggunakan kadar faedah baki berkurang ataupun reducing balance interest rate. Yang lebih kita bayar, maka lebih sikitlah ya faedah yang dikenakan. Kerana faedah akan dikenakan di atas baki pinjaman yang tinggal ya. Alright. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan hutang, okey, bolehlah pergi kepada multiply lagi. Okey, saya akan drop. Alright. Link ni untuk debt management ya. Okey. So dengan itu kita habis segmen pertama kita dan kita akan pergi kepada segmen kedua kita hari ini. Alright, iaitu apakah pelaburan? Okey. Now, sama ya. Sensibility is a program literasi kewangan dan pelaburan yang dibawakan kepada anda oleh Bursa Malaysia. Okey. Ramai orang yang tidak pernah melabur tetapi berminat untuk melabur pasti mempunyai banyak soalan ya. Dan soalan yang sering mungkin ya anda fikirkan adalah seperti berapa banyak wang ya yang saya perlukan untuk mula membuat pelaburan. Kalau nak beli saham, saham apa ya patut saya beli ya?
Okey, apakah pendapatan yang boleh saya perolehi daripada pelaburan ini? Apakah dividen? Okey, berapakah dividen yang dibayar? Alright. Setelah kamu membuat keputusan untuk melabur ataupun untuk invest, ya, persoalan seterusnya pula adalah di mana anda mendapatkan maklumat ataupun mencari maklumat bagi memulakan investment. Alright, adakah anda akan bertanya kepada kawan-kawan anda ataupun mendapatkan maklumat melalui internet, alright, ataupun bergantung? Adakah anda akan bergantung sahaja kepada maklumat yang diperolehi daripada internet? Adakah maklumat itu sahih? Legit ke maklumat yang kita dapat itu? Alright. Hakikatnya jika kita perlu menghadapi risiko semasa membuat pelaburan dengan menggunakan wang simpanan kita ataupun wang hasil titik peluh kita, memang ramai akan takut untuk melabur. Tetapi sebenarnya membuat pelaburan bukanlah sesuatu yang susah, ya. Alright. Sebelum tu, mari kita tengok apakah beza, ya, simpanan dan pelaburan. Simpanan tu saving, pelaburan tu investing, ya. Okey, di sini saya akan membuat perkongsian perbezaan antara simpanan dan pelaburan. Jadi simpanan kita tahulah kan, kalau simpanan bermaksud menyimpan wang untuk pembelian masa hadapan. Okey, kalau kita simpan wang, sama ada simpan di bawah bantal ke, letak bawah katil ke, simpan dalam bank ke, kita dapat akses simpanan kita tu dengan mudah dan mempunyai risiko yang minimum. Especially kalau kita letak je dalam saving account. Saving account bila-bila kita boleh ambil wang itu, yang boleh diakses dengan cepat. Pelaburan pula, alright, bermaksud melabur wang anda, okay, untuk menjana wang yang lebih. So, contoh pelaburan seperti pelaburan dalam saham, bond ataupun dalam hartanah, ya. Dan pelaburan juga membolehkan kita mencapai matlamat jangka panjang kita. Apakah matlamat anda? Alright. Now, sekarang mari kita lihat kepada contoh ini, ya. Contohnya kita simpan dalam akaun simpanan dalam bank ataupun fixed deposit lah contohnya, ya. Jumlah pelaburan kita RM200. Okey, kadar faedah tahunan 2%. Lepas 10 tahun, okey, akaun simpanan kita akan mempunyai RM243.80. Alright. Jadi faedah yang kita dapat itu daripada pelaburan kita RM43.80. Okay, di sebaliknya kalau kita laburkan jumlah yang sama RM200 itu, kita laburkan dalam REITs ataupun amanah pelaburan hartanah, ya. Okey, kadar faedah tahunan 6%. Okey, jumlah yang dilaburkan sama, ya. Tetapi selepas 10 tahun kita akan mendapat RM358.17. Maka faedah adalah 158.17, ya. So itulah kita nampak, ya, perbezaan di antara simpanan dan pelaburan. Pelaburan normally dia akan memberi kadar faedah tahunan yang lebih tinggi, ya. Alright. Nah, mengapa kita melabur? Apakah reason, apakah sebab kita melabur, ya? Alright. Nah, yang pertama, kita melabur sebenarnya untuk pelbagai tujuan. Okey, ada di kalangan kita ingin melabur untuk meningkatkan tahap pendapatan semasa ataupun untuk mendapatkan passive income, ya. Alright, ada juga di kalangan kita untuk mencapai matlamat kewangan kita. Okey, contohnya untuk bersara awal ataupun contohnya untuk beli rumah contohnya, ataupun contohnya untuk education fund anak-anak kita, ya. Itu semua matlamat kewangan. Alright, jadi kita perlu melabur. Alright, dan yang ketiga, mungkin juga ada yang ingin memperbaiki tahap kehidupan mereka. Contohnya nak upgrade rumah kecil kan, tapi anak semakin ramai. So kena beli rumah besar sikit. So macam mana, ya? Kena buat pelaburan lah, ya. Dan akhir sekali, ya betul, ya, Nafaiz, untuk persaraan. Memang kita kena buat persaraan, okey, supaya bila kita melabur tu, kita boleh bersara dengan lebih selesa dan tidak bergantung fully bergantung, ya, kepada simpanan KWSP sahaja. Alright, KWSP memang untuk persaraan, tapi mungkin tidak mencukupi. Jadi kita perlu buat pelaburan untuk persediaan persaraan, ya. Okey, mengapa pelaburan penting? Pelaburan penting kerana disebabkan satu sebab saja, iaitu inflasi. Okey, bila ada inflasi, kuasa membeli kita memang akan semakin merosot. Alright,
Jadi bila kita melabur, perlulah kita melabur pada kadar lebih tinggi daripada inflasi ya. Okey. So dengan melabur juga anda boleh meneruskan gaya hidup anda dari segi mampu mendapatkan jumlah barangan yang sama sekarang dan juga di masa hadapan. Kerana dengan inflasi mata wang kita semakin kecil, semakin menurun. Okey, maka kita perlulah melabur ya. Okey, pelaburan juga membuatkan wang anda bekerja untuk anda dengan faedah berkompaun. Faedah di atas faedah. Alright, jadi adalah penting bahawa anda mengetahui bahawa lebih awal anda melabur, maka lebih banyaklah manfaat yang akan dapat diperolehi daripada faedah berkompaun. Ya? Alright. Soalan yang perlu ditanya sebelum membuat pelaburan. Okay, yang pertama, alright, apakah jenis pulangan yang anda harapkan? Okay, berapakah kadar pulangan yang anda harapkan ya? Nombor dua, apakah risiko yang terlibat dalam pelaburan itu? Semestinya kalau pulangan yang tinggi akan memberikan anda risiko yang tinggi juga. High return, high risk. High risk, high return. Ya. Nombor tiga, bolehkah saya memperoleh wang saya dengan cepat jika saya memerlukannya? Contohnya dana pelajaran anak. Okey, memang dalam masa 5 tahun tu anak saya, contohnya lah anak nak pergi universiti, jadi perlukan dana ya untuk pergi belajar, untuk sambung belajar. Jika wang itu masih di dalam pelaburan, maka anda perlu pastikan bahawa wang ini dapat dikeluarkan dalam masa 5 tahun. Okey, bila anda perlukannya ya. Dan seterusnya bagaimana kita boleh mengurangkan pendedahan anda kepada risiko. Okey, selalunya melalui diversification ataupun kepelbagaian portfolio pelaburan. Okey, kita kata don't put all your eggs in one basket ya. Bermaksud jangan laburkan kesemua wang anda dalam satu jenis pelaburan. Okey, pelbagaikan pelaburan anda. Okey, gunakan kelas-kelas aset yang berlainan seperti tunai, seperti bond, seperti saham, seperti hartanah dan juga pelaburan alternatif ya, seperti emas, cryptocurrency dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi allocation dia memang berlainan lah ya di antara 5 kelas aset. Okey, so mengapa kepelbagaian portfolio itu penting? Kerana kalau salah satu aset pelaburan kita tak menjadi, anda masih mempunyai pulangan daripada kelas aset yang lain. Ya? Alright. Nah, definisi pelaburan. Okey, siapakah orang ni ya, gambar ni. Okey, sebenarnya yang ni Benjamin Graham. Mungkin tak ramai yang kenal dengan Benjamin Graham ya. Tetapi kalau saya menyebut nama Warren Buffett, kenal tak Warren Buffett? Kalau dari segi pelaburan, yang buat pelaburan tu kenal tak Warren Buffett? Ah, kenal. Jadi apakah kaitannya Warren Buffett dengan Benjamin Graham ni? Okey, sebenarnya Benjamin Graham ni dia adalah mentor kepada Warren Buffett. Alright. So, apakah yang dikatakan oleh Benjamin Graham tentang pelaburan? Dia kata, pelaburan memang sebelum kita buat pelaburan tu, okay, kita kena membuat analisis yang menyeluruh. Alright? Dan pastikan pelaburan yang kita buat tu menjanjikan perlindungan prinsipal dan pulangan yang berpatutan. Jadi, cara memulakan pelaburan adalah dengan melakukan penyelidikan. Okay, get as much knowledge as possible. Okay, before you invest, ya, do your analysis. Buat analisis yang betul. Okay, kerana kalau tidak bersandarkan analisis, maka ia adalah berdasarkan spekulasi dan kita tidak mahu ya berspekulasi dalam pelaburan kita. Alright. Now, sebelum memulakan usaha pelaburan, okay, kalau kita nak melabur dalam saham ya. Alright, sebelum memulakan usaha pelaburan kita, mari kita faham dulu fungsi bursa saham di Malaysia, iaitu Bursa Malaysia. Ya. Nah, Bursa Malaysia mempunyai dua peranan. Yang pertama, ia menjadi pengendali pasaran. Okay, dan yang kedua, ia adalah berfungsi sebagai pengawal selia hadapan okay, ke atas syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Alright. Okey, yang ni untuk memastikan pasaran adil, efisien, okey, cair dan tulus ya. Okey, fungsi kedua, okey, Bursa Malaysia adalah sebagai entiti tersenarai.
Okay, maksudnya ia adalah satu entiti komersial. Okay, Bursa Malaysia sebenarnya disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia. Jadi pergi Bursa Malaysia, kita nak cari saham kan? Kita akan nampak satu saham tu yang dinamakan Bursa. Alright. Jadi ia disenaraikan di papan utama. Jadi amat penting ya bagi Bursa Malaysia diuruskan sebaik mungkin untuk memastikan pulangan kepada pemegang saham ya. Okey. Kalau katakanlah kita nak melabur dalam saham, apakah saham sebenarnya? Alright. Jadi apabila anda membeli saham, anda sebenarnya membeli sebuah syarikat. Okay, tapi bukan full owner lah kan. Kita sebenarnya memiliki sebahagian kecil sahaja daripada syarikat tersebut. Okay, anda menjadi apa orang kata pemegang saham minoriti syarikat. Okay, sebagai pemegang saham minoriti, anda berhak mengundi di mesyuarat agung tahunan syarikat ya. Alright. Mengapa kita membeli atau melabur dalam saham? Dua sebab. Inginkan dividen ataupun pendapatan pasif. Dan yang kedua, kita nak mendapatkan untung modal daripada jual beli saham ya. Alright. Jadi kalau kita nak mula untuk membeli saham, apakah yang perlu kita buat? Kita perlu mencari broker saham. Alright. Jika anda ingin melabur dalam saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia, anda perlu membuka akaun dagangan ataupun kita panggil CDS account ya dengan broker. Okay, broker merupakan pengantara pasaran. Alright, mereka merupakan firma kewangan yang berlesen. Dan broker sebenarnya dilesen oleh Suruhanjaya Security dan dikawal selia oleh Bursa Malaysia. Dan broker akan memudahkan jual beli saham kita ya di pasaran saham. Okay, jadi anda bolehlah menggunakan platform alright, dagangan sama ada dalam talian ataupun luar talian, dan ini online ataupun berhadapan terus dengan remisier ya. Dan seperti yang disebutkan tadi, broker saham ini dia dipantau oleh Bursa Malaysia untuk memastikan bahawa mereka mempunyai dana yang cukup dan sentiasa memastikan bahawa tak berurus ya, syarikat adalah bagus ya. Alright, broker-broker ataupun peserta dagangan ya di Malaysia, alright, ada 23 ya setakat ini. Okey, bolehlah kita membuka CDS account dengan mana-mana broker ini. Jadi persoalannya, berapa account CDS ya yang boleh kita buka? Okey, kita boleh sebenarnya membuka lebih daripada satu account. Okey, maksudnya kita boleh buka satu account dengan Maybank, okey, satu lagi dengan Kenanga, no problem ya. Alright. So, apakah sebenarnya reason mengapa sebab kita nak buka lebih daripada satu account? Mungkin kita pilih satu broker untuk kos transaksi yang lebih rendah. Sementara yang broker lain tu kita gunakan perkhidmatan tambahan mereka. Okay? Charge untuk pembukaan account RM10 sahaja. Okay? Dengan RM10 kita boleh membuka CDS account dan kita boleh berurusan dengan broker untuk menjual beli saham. Alright. Bila kita nak jual beli saham, apakah asas-asas dalam perdagangan saham? Okey, sebagai contoh, anda berminat membeli satu kaunter bernama syarikat ABC ya, dan anda pula membeli saham 1000 saham pada harga RM90. Sorry, 90 sen or 0.90 sen ya. So anda sekarang menjadi pemegang saham syarikat ABC dan anda akan alright, menjadi owner ya. Alright. Jadi jumlah yang kita bayar termasuk fee, okay, kita ada brokerage fee, alright, kita ada clearing fee dan juga stamp duty ya. Okay, brokerage fee tu dia berlainan depending on broker mana yang kita pakai. Okay, so kita kena shopping lah sikit ya, tengok broker mana yang murah sikit ya untuk brokerage fee dia. Tetapi untuk clearing fee dan stamp duty fee tu dia fix ya. Tak kira broker mana yang kita guna, memang clearing fee dan stamp duty fee tu akan fix ya. Alright. Jadi termasuk fee semua, total yang kita bayar untuk 1000 share dalam syarikat ABC berjumlah RM913.27 sen. Okey. Bila company membuat keuntungan, mendapat keuntungan, maka sebagai shareholder kita akan mendapat dividen. Okey, dividen juga satu jenis pembayaran kepada kita ya. Alright. Now contohnya sekarang share price tu company ABC dia dah naik sampai RM1.90.
Okey, dah hit target kita. Masa kita beli tu, kita kata, okey, kita beli 90 sen. Bila dia naik RM1 tu, saya nak jual lah. Saya tak nak simpan lagi ya. Alright. So, bila harga tu telah meningkat kepada RM1.90, adakah anda akan menjual saham itu sekarang? Ya, patut jual ya, kerana sudah mencapai harga sasaran jualan. So, datanglah seorang pelabur A yang ingin membeli 1000 share pada harga RM1.90. Alright, so anda sekarang telah membuat untung kasar RM1,885.43 selepas menolak kos transaksi. Dalam jual beli saham, bila kita beli tu kita akan ada kos transaksi, bila kita jual pun sama ya, ada kos transaksi ya. Alright. Jadi berapakah keuntungan kita ataupun untung bersih kita? Okey, kita tolak. Kita akan mendapat net profit RM972.16. Inilah keuntungan modal kita ataupun untung jual beli kita ya. Alright. Istilah-istilah berkaitan dengan saham. Okey, satu lot dagangan di Bursa Malaysia hanya 100 saham. Okey, contohnya kalau kita nak beli satu lot Bursa Malaysia, satu lot saham Bursa Malaysia, kalau harga pasaran RM7, maka kamu perlu memerlukan wang RM700 ya untuk membeli saham itu. Dividen adalah bayaran jika syarikat membuat keuntungan. Nota kontrak merupakan penyata transaksi. Setiap kali kita buat jual beli tu, kita akan dapat kontrak note ya, ataupun nota kontrak. Okey, charge commission, alright, kita ada bayaran broker, duty stamp dan fee penjelasan. Itulah charge kita. Setiap kali kita buat jual, kita beli ataupun jual, ada charge commission ya. Dan CDS ya, penyata CDS. Okey, menunjukkan jumlah dan jenis saham yang anda miliki dalam akaun anda ya. Yang ni dihantar oleh Bursa Malaysia. Alright, yang ni kos transaksi untuk perdagangan saham seperti yang telah dijelaskan tadi. Fee broker dia akan di antara 0.035% hingga 0.6%. Fee penjelasan dengan duty stamp tu fix ya, tetap tak berubah, cuma fee broker je yang berlainan ya. Alright. Pasaran Bursa Malaysia. Bursa Malaysia sebenarnya mengendalikan 3 pasaran. Okey, kebanyakannya di listed ya ataupun disenaraikan di pasaran utama. Jadi sehingga bulan September ya, 30 September kita mempunyai 762 stok ya di papan utama, okey. 143 stok di pasaran ACE dan 43 stok, orang 42 stok ya di pasaran LIP ya. Okey. Jadi apakah beza di antara tiga-tiganya? Untuk papan utama ataupun pasaran utama, yang ni untuk syarikat-syarikat besar lah ya. Untuk LIP untuk syarikat mempunyai modal besar tetapi masih belum sampai level pasaran utama, dan pasaran LIP pula untuk PKS. Okey, perusahaan kecil dan sederhana. Alright, tapi untuk pasaran LIP, okey, ianya hanya untuk pelabur-pelabur ya yang mempunyai pendapatan tinggi ataupun kita panggil high net worth client ya. Alright, cuma high net worth client yang boleh membeli di pasaran LIP ya. Alright. Ataupun sophisticated investor boleh membeli di pasaran LIP. Alright, bagaimana hendak memilih syarikat hebat? Okay, jika hendak memilih syarikat hebat, maka kita perlu membuat sedikit research ya. Okey, pertama kita kena nampak kepada pertumbuhan keuntungan yang konsisten. Okey, nombor 2, syarikat yang mempunyai hutang yang sedikit, mempunyai aliran tunai yang kukuh dan bayaran dividen yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dan yang paling penting, alright, ahli lembaga pengarah dan kumpulan pengurusan yang berkebolehan. Alright, yang ni untuk pilih jika ingin memilih satu stok ataupun saham syarikat yang boleh memberi keuntungan kepada kita ya. Alright. Rujukan. Alright, saya sudah sampai kepada penghujung penyampaian saya untuk pelaburan dan ingin membuat rujukan ya kepada beberapa laman web ya yang penting yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia. Okey. Seperti biasa, saya akan dropkan link ya dalam chat box. Alright. Okay. Alright.
Jadi kita ada website Bursa Malaysia, memberi info pasaran seperti security, derivatif dan pasaran Islam, produk dan perkhidmatan peraturan serta senarai syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia ada di sini www.bursamalaysia.com. Lepas tu kita ada pula Bursa Academy. Okey, saya ingin menarik perhatian anda kepada Bursa Academy. Jadi Bursa Academy adalah portal e-pembelajaran yang komprehensif yang baru saja dilancarkan tahun lepas dalam bulan Jun 2020 Yang ini untuk menyediakan pelabur dan individu perjalanan pembelajaran yang berterusan dan holistik. Alright. Dan yang paling penting, Bursa Academy ini adalah percuma untuk setiap orang. Bolehlah akses kepada website Bursa Academy. Terdapat 3 language ada dalam English, dalam BM dan juga dalam Mandarin Alright. Dan dalam Bursa Academy ini adalah banyak aktiviti-aktiviti seperti kuis, ada infografik, ada artikel-artikel dan juga ada kursus pendek. Dan kursus pendek ini juga disediakan dalam Bursa Academy dan ianya adalah percuma. Kalaulah kita register untuk kursus pendek ini, anda akan diberi satu sijil, sijil ataupun sertifikat daripada Bursa Malaysia, selepas anda tamat kursus itu. Alright, jadi masuklah kepada Bursa Academy. Cubalah enroll dalam mana-mana kursus kat sana dan di akhir kursus itu akan mendapat sijil Alright. Dan seterusnya Bursa Marketplace kepada mereka yang ingin membuat jual beli ataupun perdagangan saham. Laman web ini dia ada satu jenis feature yang kita panggil stock screener. Jadi jika anda ingin memulakan perjalanan jual beli saham, bolehlah masuk pada Bursa Marketplace, boleh guna dia punya function mirror learn and trade dan link itu juga saya dah drop dalam chat box tadi itu. Alright. Dah daftar. Oh, cepatnya. Very good. Dah drop link terus dah daftar dah dalam Bursa Academy peserta kita. Very good. Alright. Dengan itu maka saya telah complete 2 segmen dan kita akan masuk kepada segmen terakhir. Dan juga merupakan salah satu segmen yang penting untuk kesemua orang iaitu penipuan kewangan ataupun financial scam. Jika kita lihat kepada newspaper cutting kompilasi tajuk berita daripada pelbagai sumber, apakah trend yang dapat kita lihat daripada slide ini? Alright, kalau kita tengok slide ini, apakah trend scammer? Ada tak apa-apa trend? So jika kita lihat slide ini, memang perkara penting yang kita tahu daripada sini adalah scammer tidak lagi menyasar ataupun target kelompok spesifik. Tetapi sebaliknya sesiapa sahaja yang boleh terjebak dengan komplot penipuan. Tidak kira siapa anda, sama ada kamu seorang cikgu, seorang student, seorang doktor, seorang accountant, businessman, student. Tak kira siapa anda, sama ada kamu seorang profesional, warga emas, remaja, tak kira umur, tak kira latar belakang, tak kira pekerjaan anda, tak kira jantina anda mungkin menjadi mangsa penipuan. Alright. Nah, berdasarkan penyelidikan scamadvisor.com, pada tahun 2019 terdapat kerugian berjumlah 36 bilion euro pada kadar 220 euro bagi setiap penipuan yang dilaporkan. 140 juta kes penipuan telah dilaporkan dan ia memberi impak kepada 3% populasi global. Alright. Dan mengikut statistik ini, kita boleh lihat peningkatan dalam dalam hampir kesemua negara, kita nampak peningkatan penipuan dalam talian. Peratus penipuan dalam talian daripada keseluruhan jenayah. Maksudnya, penipuan dalam talian sekarang memanglah lebih daripada jenayah-jenayah yang dilakukan Alright.
Dan untuk menjelaskan bagaimana penipuan ini tersebar luas, kalau kita lihat kepada data ini, kita akan nampak scammer sebenarnya mendapat pendapatan bersen ya, USD billion, lebih daripada syarikat teknologi utama seperti Microsoft, Alphabet, Samsung. Okey, pendapatannya lebih tinggi daripada syarikat teknologi besar. Kecuali Apple. Apple masih di depan ya. Alright, jadi kita nampaklah berapa serius sekarang penipuan ataupun scam. Alright, bagaimana pula kes penipuan di Malaysia? Di Malaysia, kalau pada tahun 2019 dilaporkan kerugian sebanyak 769 juta sepanjang 3 tahun lepas. That means 2017, 2018, 2019 769 juta. Tetapi dalam 6 bulan pertama sahaja untuk tahun 2020 ataupun 2020, ia telah mencapai kerugian sebanyak 914 juta. Alright. Nah, apakah penipuan kewangan? Alright, penipuan kewangan sebenarnya adalah transaksi kewangan untuk kepentingan diri. Okey, ia adalah jenayah dan melanggar undang-undang sivil, dan transaksi kewangan ia merupakan satu transaksi kewangan yang kompleks ya, yang dijalankan oleh penjenayah kola putih. Alright. Nah, mungkin kebanyakan daripada kita telah menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali setiap hari. Ada tak menerima nombor panggilan daripada scammer? Ada tak pernah terima panggilan daripada nombor yang kita tak kenali? Ya, memang ada ya. Alright, so jadi sebagai peringatan ya, sebenarnya statistik yang ditunjukkan berkemungkinan daripada seorang scammer. The top scammers in Malaysia, okay, 63% adalah scammer ya. Okay, jadi kita perlulah berhati-hati. Walah, baru je terima call ya, cakap ada saman mahkamah. Itulah Macau scam tu. Fasiha, right? Okay. Nah, ini adalah satu senarai. Tetapi bukan menyeluruh ya, jenis-jenis penipuan. Jadi saya suggest ambil screenshot ya. Cuma sebagai pengetahuan kita, jenis-jenis penipuan ataupun jenis-jenis scam yang wujud sekarang ya. Alright, boleh ambil screenshot ataupun ambil gambar skrin ini. Okay. So kita ada identity theft, kad kredit theft, okay, pengutipan hutang dan seterusnya. Dan pelaburan jugalah, yang ni paling common lah ya. Alright, scam pelaburan ya. Okay. Alright, bagaimana kita mengenal pasti penipuan pelaburan? 3 jenis utama ya kalau kita bercakap tentang penipuan pelaburan. Pertama, pelaburan itu tidak wujud. Langsung tidak wujud, ia adalah satu pelaburan palsu. Okey, jenis kedua adalah pelaburan wujud tetapi wang diambil oleh scammer. Maksudnya pelaburan tu wujud, dia kutip wang tapi dia run away dengan wang kita tu ya. Alright. Dan ketiga, ada juga scammer yang menyamar sebagai wakil organisasi yang sah. Jadi kita perlu berhati-hati. Nanti saya akan bagi satu link ya untuk cek. Okey, untuk pelaburan kita boleh cek ya sama ada dia sahih ataupun tak sahih ya. Saya akan drop link tu nanti. Okey, apakah tanda amaran? Okey, bila syarikat menghubungi anda tiba-tiba mendesak anda membuat keputusan cepat. Okey, mereka kerap memanggil ataupun memberi email kepada anda. Okey, dapat email duit berjuta dari Nigeria ya, Cik Iskandar, right? Okey, dan jika alright, pulangan yang diberikan terlalu baik, too good to be true ya. Memanglah kita kena berhati-hati. Memang it's too good to be true. Alright. Dan anda diminta merahsiakan pelaburan itu. Jangan bagi tahu siapa-siapa ya. Ini rahsia antara kita sahaja. Okey, itulah tanda amaran ya. Dan juga jika pelaburan itu adalah daripada entiti yang tidak berdaftar. Alright. Inilah penipuan pelaburan yang lain yang paling biasa lah orang kata ya, skim ponzi, produk yang tidak dikawal selia, hartanah percutian, okay, bank tanah, perdagangan forex. Okay, saya rasa forex memang banyaklah scam ya tentang perdagangan forex dan juga cryptocurrency. Okay, penipuan mata wang cryptocurrency dan juga daripada keuntungan peningkatan harga komoditi berharga. Okey, banyak scam ya. Sekarang kena berhati-hati. Alright. Nah, secara amnya, kesemua penipuan pelaburan pada dasarnya ialah skim cepat kaya. Okey, apakah itu skim cepat kaya? Get rich quick scheme ya.
Okey, ia memberikan pulangan yang tidak realistik dengan tahap risiko yang paling tinggi. Okey, adalah hasrat kebanyakan kita ya untuk mengembangkan kekayaan secepat mungkin. Alright, jadi kita boleh menjadi apa orang kata target kepada scammer kerana sikap kita yang tamak nak cepat kaya ya. Kerana memang tiada kekayaan serta merta. Alright. Dan sebelum membuat apa-apa pelaburan, pastikan dan sahkan sebelum membuat ataupun memasukkan wang untuk sesuatu pelaburannya. Alright, sentiasa berwaspada. Alright. Now, penipuan mata wang kripto. So sejak ke belakang ini memang banyak ya mata wang digital menjadi tumpuan umum dan juga ramai selebriti yang aktif memasarkan ya apa kata wang kripto ini. Okey, sebenarnya di Malaysia, okey saya akan dropkan satu link ini. Okey, di Malaysia sebenarnya hanya 4 syarikat ya yang boleh membuat yang boleh apa kata ada license ya untuk trade dalam kripto. Okey, ni nampak sini ada 4 ya. So sebelum kita membuat jual beli kripto, pastikan ya ia adalah dengan syarikat yang sahih ya. Alright. Pyramid scheme. Yang ni memang biasalah pyramid scheme ya. Tiada produk, tiada perkhidmatan sandaran. Okey, memang skim pyramid akan gagal ya. So skim pyramid itu dia pakai recruitment system. Setiap orang ahli akan mendapat 6 orang rekrut. 6, okay? Yang tu first layer. Second layer dia akan dapat 36 dan seterusnya. Okay? Jika setiap ahli merekrut 6 ahli baru, anda boleh mengulangi proses sebanyak 12 kali. Okay? Sampai 2.2 bilion kerana what do you call that? The population of kita punya planet ni, planet Earth, okay, hanya 2.2 bilion. Okay, sorry, 7.7 bilion penduduk pada masa ini. 7.7 bilion. Alright. So, di Malaysia dengan saiz populasi dalam lingkungan 30 juta, anda hanya mampu melakukannya lebih kurang 5 kali. Ya. So, visual ini menunjukkan kelemahan skim piramid. Alright. Dan bagaimana ia pasti gagal selepas satu tempoh. Alright, Macau Scam, baru je orang dapat call ya, Macau Scam daripada sindiket penipuan. Dia akan buat panggilan kepada mangsa, sering menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank, pegawai cukai ataupun dari bank negara. Yang tu biasa. Dan mereka akan buatlah tuduhannya, sekian nama, okey, sekian nombor kad pengenalan, nombor bank account, kamu mungkin ada kes saman mahkamah ataupun kamu terlibat dalam pengubahan wang haram contohnya. Okey, jadi apakah yang perlu kita buat apabila menerima panggilan sebegitu? Okay, pertama, jangan panik. Alright. Jika anda pasti okay, panggilan itu adalah daripada scammer, letakkan telefon serta-merta. Jangan layan ya ataupun berurusan dengan pemanggil itu. Dan untuk mendapatkan kepastian okay, tentang tuduhan yang dibuat oleh pemanggil itu, bolehlah kita menelpon PDRM ataupun Bank Negara ataupun LHDN ya, untuk membuat pengesahan tuduhannya. Alright. Yang ni lah paling interesting. Our last slide ya untuk hari ini. Oh, melayan dulu ya, Cik Iskandar. Lepas tu kita scam dia balik. Betul lah. Alright. Love scam. Skim penipuan cinta ataupun love scam. Dan yang ni memang semakin aktif sepanjang PKP dilaksanakan. Okey, apakah modus operandi love scammer? Alright, dia akan tengok ya profil dan juga jejak digital kita. Dia akan buat persona dalam talian untuk sesuaikan dengan personality anda. Alright, di antara pembohongan scammer, dia bekerja di pelantar minyak ya. Dia seorang anggota tentera ataupun sebagai doktor yang di organisasi antarabangsa. Okay, tanda-tanda yang dia merupakan seorang scammer. Dia akan menyatakan cinta kepada anda dengan dalam masa yang terlalu singkat, terlalu cepat. Tiba-tiba dia kata, I love you. Alamak, macam mana ni? Kan? Alright. Dan dia akan meminta daripada anda, contohnya tiket penerbangan, okay, ataupun perbelanjaan perjalanan. Okay, mungkin tiba-tiba dia akan sakit, dia nak minta duit untuk pembedahan. Okay. Selain itu, dia juga mungkin akan meminta anda untuk memindahkan wang kepada dia. Okay, secara elektronik ataupun dalam talian.
ataupun mengisi kad vendor seperti Amazon, Google Play top up lah ya. Dia akan minta buat top up ya. Alright. Now, jika kita tahu ia adalah satu love scam, apakah yang anda boleh buat ya? Berhenti komunikasi dengan segera. Bercerita dengan orang yang anda percayai, buat Google search ya. Lakukan pencarian imej terbalik. Okey, jangan buat pemindahan wang kepada orang yang baru anda kenal ataupun jumpa. Dan paling penting, jangan setuju dengan permintaan yang tak senonoh. Alright. Kerana apa yang terjadi, mereka akan ambil gambar ataupun video dan akan mengugut anda selepas itu. Ya, yang akan menjadi satu situasi yang cukup berbahaya. Dan beritahu polis ya jika anda ada sesiapa yang cuba memeras ugut wang daripada anda. Alright. Okey. Bagaimana melakukan semakan latar belakang? Okey, yang ni saya akan dropkan link okey dalam chat box lagi. Okey, kita akan tengok cara-cara ya untuk kita buat semakan latar belakang. Alright, ada 4 ya sebenarnya. Okey, memang kita kesuntukkan masa. Jadi saya akan yang ni tadi cryptocurrency memang ada 4 company. Alright, untuk direct selling macam untuk pyramid scheme ya, pastikan bukan pyramid scheme. Kita masuk kat sini, masuk kat members directory. Okey, kita akan nampak yang bertauliah ataupun yang registered ya. Okey, contohnya kalau kita nak check untuk pelaburan, orang yang datang untuk ambil pelaburan daripada kita tu sama ada mereka sahih ke tidak, kita boleh pergi kepada Suruhanjaya Security, masuk kat public register tu. Okey, contohnya boleh masukkan representative. Okey, contohnya nama saya. Alright, kita boleh search. Okey, akan jumpa information kat sini ya. Alright. Okey, yang ni investor alert list. Maksudnya, okey, contohnya untuk investment yang tak sahih ya. Alright, ataupun unauthorized, okey, investment product, company dan individual. Bolehlah check kat sini, memang banyaklah. Okey, di antara syarikat-syarikat yang orang kata alert lah, kita kena berhati-hati ya dengan syarikat-syarikat kat sini ya. So kalau nak buat investment, kita tanya syarikat apa, lepas tu kita check kat SC dulu ya. Okey, yang ni pun daripada PDRM, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Okey, kita boleh masukkan contohnya satu nombor bank account. Okey, saya masukkan captcha 6A75, kita akan semak maklumat. Okay, contohnya kalau macam pembelian atas talian ataupun online shopping, mereka suruh kita bank in kepada bank account ya. Kita boleh check ya sebenarnya bank account tu sahih ke tak. Oh, nampak ni bank account ni ada 2 report yang telah dibuat. Jadi kita perlu ya berhati-hati kalau nampak laporan sebegini ya. Okey. Dan kalau kita nak buat aduan, contohnya kita dah kena scam ya. Dan kita nak buat aduan, okey, saya akan drop link kat sini. Untuk membuat aduan, alright, okey, MCMC untuk laporkan nombor penipuan ataupun scam call, okey, aduan pengguna, alright, Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, ataupun boleh pakai NCCC ya, yang ni saya pernah gunakan, memang ya efektif, alright. Kalau ada berhubung dengan perbankan, okey, bolehlah lapor kepada bank negara. Okey, dan jika ada apa-apa penipuan berkaitan pasaran bursa ataupun penyalahgunaan logo bursa, okey, ataupun tak pasti ya sama ada pelaburan tu sahih ke tak, bolehlah okey contact Bursa to you ya. Okey, information ada kat chat box ya. Alright. Dan terakhir ni, tingkah laku yang menjadi sasaran scam. Scammer sebenarnya target kita kerana 4 behavior kita ataupun tingkah laku kita. Nombor 1 kerana kita takut ya. Kalau kita takut maka kita akan kena scam. Nombor 2 kerana kita ignorance ataupun kurang pengetahuan. Okey, maka akan kena scam. Nombor 3 gullibility ataupun mudah terpedaya. Sentiasa berwaspada ya. Okey, jangan mudah terpedaya. Dan yang terakhir adalah kerana ketamakan kita. Okey, kita mudah terjerebak dengan penipuan pelaburan yang menjanjikan okey, skim cepat kaya ataupun kadar punangan yang amat tinggi ya. Memang tiada jalan pintas ya. Alright, kita kena buat dengan cara yang betul, alright. Dan untuk scammer bolehlah pasang Truecaller.
Okay, memang saya kerap juga mendapat panggilan scammer. Okay, saya juga menggalakkan anda memasang app Truecaller ya untuk membezakan di antara panggilan betul dan panggilan scammer. Alright, jadi dengan itu saya ingin mengakhiri ceramah saya pada hari ini, pada pagi ini, dan saya juga berharap ya maklumat yang saya berikan pada hari ini akan menjadi benefit dan memberi manfaat kepada yang menghadiri ceramah pagi ini. Okey. Okey, sekian. Terima kasih ya. Cik Iskandar. Okey, terima kasih Dr. Selina. Ya, seperti yang Dr. Selina terangkan tadi, semoga kita semua mendapat manfaat dari apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Selina sebentar tadi. Memang cukup detail dan cukup teliti apa yang telah disampaikan. Okey, Dr. Selina kita dah off sikit video dia. Tapi ingat Dr. Selina jangan lari ya. Kita masih ada lagi, masih ada tak apa, nak off pun boleh sebab sekarang kita bagi ada quiz. Okey. Okey, quiz dulu ya. Okey. Okey, Dr. Selina boleh rehat dulu, minum air ke, kan, makan breakfast sikit ke. Okey, terima kasih. Dr. Selina. Okey. I pun tak jumpa. I don't know where I am also. Tengok tengok quiz ni, saya pun nak jawab quiz sebenarnya. Oh, nak jawab quiz. Sendiri buat soalan, sendiri nak jawab. Okey. Seronok betul. Okey, Dr. Selina. Sekejap. Okey, nak buka balik tu. Ada soalan ke yang ada. saya jawab Alright. Okey, sekejap Alright. Okey, Dr. Selina. Okey. Okey, daripada Muhammad Hizat Abdul Hamid. Kalau ASB loan, macam mana ya? ASB loan. Macam mana situasi ASB loan? Okey, soalan dia ASB loan maksudnya untuk apa? Nak ambil ASB loan dia buat ke nak ambil dia ambil loan, dia buat pembiayaan dari bank untuk loan ASB. Okey. Jadi sebenarnya untuk ASB loan tu ia adalah satu pelaburan yang saya boleh katakan amat baik ya. Okey. Jadi jika anda mampu membuat ASB loan, bolehlah saya akan memang galakkan ya anda membuat ASB loan, tetapi pastikan ya bahawa komitmen hutang anda tak melebihi daripada 40% daripada pendapatan anda. Jadi selagi komitmen anda termasuk ASB loan tu di dalam kurang daripada 40%, memang saya galakkan untuk buat ASB loan. Mungkin soalan dia berkait jugalah sama ada dia flat rate atau reducing balance. Itulah tergantung, tapi kita tak, kalau doktor boleh kupas. Okey, untuk ASB loan tu sebenarnya ia lebih kurang sama dengan reducing balance interest. Dia macam perumahan seperti loan rumah lah. Maksudnya faedah dikenakan di atas balance sahaja. Jadi semakin banyak kita bayar installment kita, maka kita punya kadar faedah yang dibayar tu semakin berkurang. Okey, dia menggunakan reducing balance interest rate ya, baki berkurangan untuk ASB. Baki berkurang ya. Okey, saya harap Muhammad Hizat jelas ya dengan apa yang terangkan Dr. Selina tadi. Actually total sekali saya ada 6 soalan ya. Okey, tak apa. Ini baru soalan pertama. Soalan kedua dari Sandarku. Okey, ni mungkin adik-beradik Dion Kuz, pemain naturalisasi Malaysia ni. Okey. Buat simpanan dalam current housing loan lebih baik atau terus tolak daripada principal? Both are same or different? Sekali lagi Cik Iskandar, untuk housing loan, okey. Buat simpanan dalam current housing loan lebih baik atau terus tolak daripada principal? Both are same or different? Ni soalan ni macam ni, saya pun tak tahu, saya pun tak pasti apa yang buat simpanan dalam ni soalan ni, kalau saya ambil dari verbatim lah buat simpanan dalam current housing loan lebih baik atau terus tolak daripada principal? Both are same or different? Mungkin Cik Sundar tu boleh type balik ya soalan dalam chat box ya, apakah sebenarnya soalan. Sebenarnya untuk housing loan tu kalau kita ada dana tambahan, memang kita boleh buat installment tambahan. Maksudnya kita bayar lebih daripada jumlah yang patut kita bayar lah. So contohnya kalau installment kita 700, lepas tu kita ada dana tambahan bulan tu, contohnya 300 tambahannya, kita buatlah 1000. Jadi faedah prinsipal tu akan berkurangan, jadi faedah yang dibayar juga akan berkurangan jika ada dana tambahan. Okay, tapi jika kita punya perancang kita punya budget tu memang dah tak ada okay, dah habis dah duit kita tu, memang tak ada choice lah, kita akan biar je, kita bayar minimum.
okey, iaitu bayaran balik sepatutnya setiap bulan. Okey, saya harap kalau dia Encik Sandar Cool, okey, kalau menjawab, kalau rasa tak nak terangkan lagi, mungkin boleh jelaskan lagi maksud soalan saudara. Okey, akhir pula dah. Oh, Sandar kata okey, thank you, betul lah tu. Okay. Alright. Agak-agak je sebenarnya Encik Iskandar. Tak apa. Alright, soalan ketiga, okey, ni berkaitan tanah. Oh, okey. Daripada Syah, kalau nak beli tanah, adakah lebih baik guna loan peribadi atau gunakan saving daripada unit trust? Thank you. Nak beli tanah ni, lebih guna loan peribadi, guna saving daripada unit trust. Okey, sebenarnya untuk pembelian tanah tu better kita pakai saving yang kita ada tau. Sebenarnya kalau untuk kita nak ambil pinjaman peribadi seperti yang saya kupas tadi Cik Iskandar, pinjaman peribadi memang pasal dia menggunakan flat rate, kadar tetap kan. Jadi jumlah kadar faedah yang kita bayar tu memanglah amat tinggi. Okay, dan kita akan rasa setelah kita beli tanah tu, kita nak servis loan untuk pinjaman peribadi tu memang tak larat. Memang akan menjadi satu beban dan stres. Mendapat tekanan ya setiap bulan pasal jumlah tu memang berkurang dengan, apa orang kata, loan tu kita memang tak habis berbayar. Sentiasa bayar, tapi macam tak habis lah. Okey, jadi Cik Syah, kalau betul nak beli tanah tu, sama ada cuba dapatkan loan daripada bank, okey, loan tanah, ataupun jika ada unit trust, kalau betul-betul lah kita nak beli tanah sebagai salah satu pelaburan kita ataupun nak bina rumah ya, boleh. Okey, gunakan simpanan. Jangan gunakan pinjaman peribadi. Yang tu bahaya ya. Kena berhati-hati ya Cik Syah ya. Alright. Itulah saya pun ngeri juga bila dengar apa nak dipakai apa personal loan. Personal loan tu memang tak tahulah, satu mimpi ngeri lah bila sekali dah terjebak tu yang terasa memang tak kisahlah untuk apa, tapi pastikan nak guna personal loan tu kena pastikan betul-betul perlu pula dan betul mampu dah. Ya betul Cik Iskandar. Okey, soalan keempat, Nur Amira Najwa Mat Hafiz. Okey, apa pendapat doktor sekiranya komitmen dah padat, kita terminate insurans kemalangan dan ambil semula setelah komitmen dah berkurangan? Dia tamat, lepas tu bila dia komitmen dah kurang, dia ambil semula. Berbaloi ke? Adakah berbaloi? Sebenarnya kalau untuk bak insurance tu, kita memang ada a few types lah untuk insurance, tapi tak pastilah jenis apa. Okey, sama ada insurance nyawa, okey, critical illness untuk 36 critical illness ataupun total permanent disability, okey, dan juga insurance kemalangan. Okey, jadi jika betul kita nak buat penstrukturan semula insurans ataupun takaful, tak semestinya untuk insurans kemalangan saja ya. Okey, kerana insurans kemalangan merupakan salah satu insurans yang paling premium dia paling rendah. Kalau kita nak buang insurans kemalangan pun, okey, penjimatan tu sebenarnya sikit je, tak banyak. Okey, pasal kita panggil apa orang kata personal accident PA. Okey. Jadi boleh sebenarnya kalau betul kita dah tak larat dah untuk bayar, okey, sementara tu kita bolehlah berhentikan dulu. Tapi kalau untuk insurans kemalangan, dia memang untuk setiap tahun. Jadi kita bila dah berhentikan, perlindungan memang dah tak ada. Alright. Tetapi kalau untuk insurans nyawa, untuk critical illness, untuk TPD, kalau dalam polisi tu ada jumlah simpanan dalam polisi, kalau kita tak dapat membuat pembayaran premium, kita boleh minta ya syarikat untuk tolak premium kita tu daripada simpanan dalam insurans tu, kalau ada. Okey, yang tu untuk pemberhentian sementara lah. Dan kadang-kadang tu kalau untuk insurans juga ya Cik Iskandar, yang penting tu kita perlu juga tahu sama ada insurans yang kita ada tu betul-betul kita perlukan ke tidak, ataupun terlalu banyak. Kena kaji balik lah, kena tengok balik. Okey, contohnya kalau tak ada tanggungan ya, sebenarnya kita tak perlukan life insurance. Kalau tak ada tanggungan, tak ada waris. Contohnya sebatang kara, nak beli life insurance tak apa, kalau kita dah meninggal, duit tu nak bagi kepada siapa? Betul tak Cik Iskandar? Kalau life insurance, right? Kalau tak ada tanggungan, memang kita tak perlukan life insurance. Okey, mungkin kita perlukan critical illness. Contohnya kalau kita sakit ataupun mendapat penyakit serius, maka dapat bayaran lah sementara menunggu kita tak dapat kerja, kita ada wang untuk menampung kehidupan kita sementara dalam kesakitan. Okey, so kita kena tengok balik ya.
Alright, jenis-jenis insurans yang kita ada dan sama ada betul-betul tak kita perlukan insurans itu. Buat kajian balik. Okay, daripada itu kita boleh buat penstrukturan semula. Alright. Yalah, pasal bila fikirkan, bila dia berhentikan dan mulakan balik, macam dia dah cost premium dia dah lagi meningkat kan. Okay, Puan Nur Amira Najwa alright, saya harap terjawab soalan tu. Okay, soalan seterusnya. Ni roommate saya dekat universiti ni. Syahrir Muhammad Zeni. Okay, rajin dia. Oh, tapi dia memang dia tanya pun in English ni baru tak malu mengaku roommate. Okay. Doctor, why can enforcement authority around the world trace the source of all these scammers? Sure, there are some digital footprint left, email, bank account, etc. Alright, tu Syahrir. Okay. Yeah, betul. Actually, how they actually trace it is right. You're right. Actually, is actually from the digital footprint that they left behind. Okay, but most of the time, these scammers are more efficient and they work faster than the enforcement. Okay, the enforcers are able to trace them, but when we want to arrest them, they've already left the scene. Left the scene dah tak ada dah di tempat kejadian. Okay, digital footprint tu memang ada. Kita boleh trace, kita boleh dapat tahu berapa kerugian, berapa case dan seterusnya. Tetapi bila nak buat penangkapan, itulah yang masalah sebenarnya. Laju dia, maknanya dia dah buat sekerja tu, maknanya memang modus operandi dia memang short term lah. Dia buat sekejap, lepas tu tinggal. Maknanya dia tahu dah tempoh dia. Betul, tak jumpalah orang dia lepas tu. Okay Syahrir, okay, harap clear. Alright, kalau tak clear jangan tanya saya, walaupun roommate. Okay, alright. Okay, soalan ke-6. Banyak soalan, memang magnet soalan lah Dr. Selina ni. Okay, daripada SY. Okay, pencarian imej terbalik itu macam mana? Pencarian imej terbalik. Okay, sebenarnya kalau ramai sebenarnya yang tak tahu dalam Google tu bukan sahaja kita boleh buat pencarian data. Biasanya kita buat Google, kita masukkan frasa kata ataupun perkataan, akan keluar semua kan? Okay, information berkaitan dengan kata frasa kata tu. Tapi di dalam Google, okay, ada satu cara di mana kalau kita masukkan image, dia boleh buat pencarian image. Image tu yang kita letak dalam Google tu, kita upload kat Google, dia boleh cari dari mana datang image tu. Itu reverse image. Kalau betul tak faham ataupun betul-betul nak buat, senang. Pergi kat Google, buat carian how to do reverse image search. Dia akan tunjukkan cara secara terperinci bagaimana nak buat. Okay, reverse image search Okay, SY alright. Jangan cari reverse image search Dr. Selina pula tak ada, dia bukan scammer. Okay. Alright. Okay, dah bertambah-tambah soalan, memang panas ni. Okay. Okay, Fasihah pula bertanya, Dr. Selina, bagaimana loan perniagaan? Rate tinggi juga? Okay, sebenarnya untuk loan business ataupun kita panggil business loan, ia sebenarnya bergantung kepada credit score anda. Ingat tak saya mention tentang credit score? Alright. Jika business tu dah berlangsung, maksudnya memang dalam perniagaan untuk lama, maka ada financial report lah kan. Biasanya untuk dapat business loan kita kena submit financial report, kita kena bagi tahu siapa director kan, siapa management, semualah. Jadi mereka akan buat credit scoring based on information ataupun maklumat yang kita hantar. Jadi kalau credit score kita tinggi, business loan kadar faedah dia akan semakin rendah. Tapi kalau credit score kita rendah, maksudnya kita memang ada masalah dalam bayaran balik pinjaman lain ataupun ada masalah bayaran kepada supplier contohnya, maka credit score kita akan rendah, dan jika bank memberi pinjaman kepada kita, maka kadar faedah akan menjadi lebih tinggi. Bergantung kepada credit score Cik Skandar. Okay. So credit score tu penting Yes. Alright. Okay, saya nak add sorry Cik Skandar nak add juga untuk maklumat peserta-peserta hari ini. Sebenarnya kalau nak buat credit score check, ramai yang tak tahu sebenarnya kita boleh dapatkan credit score check personal credit score check daripada CTOS, boleh buat Google CTOS. Okay, kita buat bayaran berapa ringgit? RM25 saya lebih kurang situ. Something like that Dan setiap tahun dia ada buat promosi Cik Skandar. Every year there is a promotion, free report dia akan bagi Dan satu lagi ialah Experian, EXPERIAN.
Pergilah dapatkan kredit skor anda. Bukan untuk tengok sahaja kredit skor kita, tapi untuk memastikan nama kita dan maklumat kita tidak disalahguna oleh pihak-pihak lain untuk mendapatkan kredit kad, untuk mendapatkan pinjaman loan. Ramai yang terjadi ya. Tiba-tiba keluar report, alamak, macam mana saya tak pernah ada kredit kad ni? Tapi mengapa dalam kredit skor tu ada kredit kad ni? Bukan saya punya. Okey, cepat-cepat ya dapatkan kredit skor anda. Oh, kalau berlaku macam tu, kalau jumpa tu nak lapor kepada siapa tu? Bank Negara Malaysia terus. Terus bank negara. Cepat-cepat laporkan Bank Negara Malaysia. Oh, Ya. bukan pada bank merchant tu ya. Alright. Kalau merchant dia tak boleh buat apa sebenarnya. Okey, boleh kita contact lah merchant bagi tahu kan. Lepas tu buat laporan. Okey, kalau related to banking, pergi kat bank negara straight away. Okey, especially credit card Alright. Dan loan Okey. Oh, pasti yang menjawab. Okey, Dixon Pamin. Soalannya, saya mempunyai ilmu pelaburan dalam bursa saham tapi tak mempunyai modal. Bolehkah saya mohon pinjaman peribadi dan menggunakan pinjaman ini dalam pelaburan sebagai modal pelaburan? Adakah ini disyorkan? Dia ada ilmu tapi dia nak tu. Okey, Cik Dixon. Memang saya tak syorkan lah ya, Cik Dixon. Kalau untuk pinjaman peribadi tu tak semestinya kita buat pelaburan tu kita akan mendapatkan apa orang kata pulangan. Okey, yang tu tak garanti. Mana-mana pelaburan memang tak ada garanti akan mendapat pulangan. Jadi kita mengambil risiko yang amat besar sebenarnya. Kita ambil pinjaman peribadi. Lepas tu kita ambil risiko lagi dengan mengambil duit tu untuk melabur. Okey, jadi ingat ya, kalau nak buat pinjaman peribadi, janganlah untuk melabur. Okey, yang tu memanglah tak disyorkan ya. Risiko dia terlalu tinggi. Okey, Cik Dixon. Alright. Okey, itu dia nasihat daripada Dr. Selina. Janganlah guna pinjaman peribadi ya sebagai modal pelaburan ya. Alright. Okey, nampaknya ni last lah. Kalau tak ada orang tambah lagi kan. Ni last ni. Tapi dia from ASUS. Okey, nama dia tak tukar nama dia. Baru ni viral app BigPay. Okey, viral app BigPay. Setiap kali orang daftar masuk guna kod, kita akan dapat RM20. Banyak buat review dapat duit cecah RM1,000. So, pada pendapat doktor, adakah app yang sebegini satu penipuan? Okay. Dia saya tak pernah tahu ni. Yang ni pun sebenarnya saya pun tak pernah dengar. Yang saya pernah tahu tu BigPay tu yang pernah sekali scam, dia call, dia nak minta suruh tukar kad kepada kad warna biru ya, kalau tak silap BigPay tu warna merah kan? Kad BigPay. Saya pun tak tahu BigPay tu apa. BigPay kad memang dia satu jenis kad BigPay tu biru tapi dia nak suruh kita tukar kepada merah. Itu yang pelik tu, tak pernah kan. Yang tu kena scam. Itulah dia minta nombor telefon, minta detail. Memang scammer lah tu kan. Tapi kalau viral at BigPay daftar masuk guna kod, yang tu mungkinlah pasal rasanya yang ni salah satu marketing taktik ya daripada BigPay untuk mendapatkan lebih ramai customer. Sama, contohnya kalau kita Yudo ya, saya pengguna Yudo dan pasal saya pengguna Yudo, saya ada satu kod, referral code ya. Dan jika saya dapatkan kawan saya untuk join kepada Yudo, menggunakan referral code saya akan dapatkan wang rasanya bukan 20, tak ingat rasanya 20 betul, RM20 juga menggunakan referral code Ada orang buat review dapat duit cecah RM1,000. Ramailah kawannya yang join dah, Cik Iskandar. Kalau dapat RM1,000 tu dia punya dia ni dah level content creator ni, ramai orang betul tak ya? Kalau ada RM20 tu dah boleh mencecah income RM1,000 tu dekat berapa? 500 orang tak? 50 orang dapat dah. 50 orang ya. Memang dia pengaruh dia kuat ni. Betul, influencer lah tu. Pengaruh dia kuat. Alright. Okey. Okey, nampaknya okey, soalan pun dah tak ada lagi ni. Alright. Okey. Jadi Dr. Selina, sebelum kami akan ke promosi untuk penutup. Okey. Saya akan minta Dr. Selina buat rumusan ke sebagai penutup daripada Dr. Selina. Okey. Jadi yang paling penting ya sebenarnya setiap orang yang datang untuk ceramah hari ini memanglah satu langkah yang betul. Okey, kerana dalam pengurusan kewangan peribadi, yang pertama tu yang paling penting kita kena memperhebatkan diri kita sendiri. Okey, dengan pengetahuan kewangan. Okey, maksudnya bila kita dah ada pengetahuan kewangan tu, maka kita dapat merancang perbelanjaan kita, maka kita boleh buat penyimpanan
Okey, dan seterusnya membuat pelaburan mengikut maklumat kewangan kita. Alright, jangan memperkecilkan kuasa perancangan kewangan. Okey, ia adalah salah satu aspek penting ya dalam kehidupan kita. Okey, dan ia juga akan apa orang kata boleh efek ya kehidupan overall kita. Okey, kesejahteraan keluarga, okey, keharmonian perkahwinan. Okey, kalau pasal duit tu akan memecah belah lah orang-orang, okey, akan memecah belahkan keluarga, akan menjadi satu masalah yang stres, memberi tekanan yang banyak kepada anda lah, ya. Jadi penting, alright, fikirkan semula bajet anda, fikirkan semula simpanan anda, dana kecemasan anda, okey, pelaburan anda, maklumat kewangan anda, dan berhati-hati dengan scammer supaya tak terjerebak, supaya tak kehilangan wang titik peluh kita. Ya, Cik Iskandar, tu je saya nak pesan ya dengan peserta-peserta hari ini ya. Okey, terima kasih Dr. Selina atas perkongsian yang sangat bermanfaat ya kepada semua. Alright, nampaknya tamat sudah okey sesi hari ini. So kami nasihatkan semoga saudara-saudari teruskan okey jaga diri, jaga kesihatan, okey. Sama-sama kita okey. Okey, sebab ada nama Penang itu tak nampak je. Okey, nama. Okey, saudara-saudari, okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, kita masih okey, walaupun kita ramai yang dah fasa 2, fasa 3 ni, okey, kita masih kena ambil langkah ekstra ya untuk menjaga kesihatan kita sebelum kita kehidupan kita normal seperti biasa ya. Okey, akhir kata kami mohon maaf anda terdapat kekurangan dalam pembincangan kami hari ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang tidak tu datangnya daripada kesilapan kelemahan kami sebagai manusia. Kita berjumpa lagi semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, have a nice day.